Assalamualaikum semua. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita berkenaan cara menyimpan alatan dan bahan pertukangan. Baiklah pelajar, ini adalah papan panel alatan. Apakah papan panel alatan? Papan panel alatan ialah satu ruang untuk peralatan pertukangan. Peralatan dilabel dan disusun untuk memudahkan kerja mengambil alat dan menyusun semula. Penyeliaan alatan tangan sebelum dan selepas penggunaan. Penyeliaan dilaksanakan untuk yang pertama, memastikan alatan tangan berada dalam keadaan baik. Yang kedua, memastikan alatan cukup mengikut stok. Yang ketiga, memastikan alatan tiada kerosakan. Jadi, sebelum kita mengambil alatan, yang pertama, kita perlu kena pasti susun atur peralatan. Yang kedua, kena pasti peralatan yang hendak digunakan. Selepas kita melakukan amali, yang pertama, kita perlu bersihkan peralatan selepas digunakan. Yang kedua, menyusun peralatan di tempat asal. Yang ketiga, melapor kepada guru jika kehilangan barang. Cara menyimpan alatan yang betul. Baiklah, yang pertama, alatan perlu dilabel. Macam gambar di sini ialah apit F. Apit F. Jadi kita perlu labelkan. Yang kedua, susun atur alatan yang sesuai. Seperti dalam gambar, ada toolbox, dia ada ruangan-ruangan alatan. Jadi kita selepas menggunakan, kita letak balik alatan tersebut. Yang ketiga, rak yang sesuai. Pada gambar darjah, terdapat satu rak di mana susun atur alatan pertukangan. Yang keempat, ruangan yang sesuai. Pastikan ruangan peralatan yang kita gunakan diletakkan pada tempat yang sesuai. Apakah tujuan penyimpanan alatan yang baik dan bersistematik? Yang pertama, memudahkan kerja menyimpan dan mengambil barang. Yang kedua, menjamin keselamatan alatan dan bahan. Yang ketiga, memanjangkan jangka hayat peralatan yang digunakan. Dan yang keempat, menjimatkan masa untuk mengambil alat. Berikut pula cara menyimpan bahan yang betul. Sebagai contoh, papan lapis. Papan lapis ini kita perlu simpan pada ruangan yang luas memandangkan ianya bersaiz besar dan belum digergaji. Kayu gergaji pula maknanya daripada kayu papan lapis tadi mungkin telah dikerat dan saiznya yang kecil, jadi kita satukan di satu tempat yang khas bagi membolehkan ianya dapat diasingkan daripada papan lapis dengan kayu gergaji. Yang ketiga, paku. Di pasaran, paku ada banyak saiz. Jadi, kita perlu asingkan satu tempat bagi membezakan saiz-saiz antara paku. Jadi, ianya memudahkan kita mencari saiz paku yang sesuai untuk digunakan. Begitu juga dengan skru. Skru juga terdapat banyak saiz dan banyak jenis skru. Jadi kita perlu membezakan dan kita asingkan mengikut saiz dan juga jenis skru. Dan yang terakhir, pelekat. Pelekat ini kita perlu simpan pada tempat yang kering dan juga tidak terdedah pada cahaya. Itu saja cara penyimpanan alatan dan bahan di bengkel. Ingat,
Selepas lakukan aktiviti, kita perlu kemas dan bersihkan alatan semula. Jumpa lagi di lain masa. Jaga diri rumah, stay safe, stay home.